Okey, para pelajar sekalian, kita dalam membicarakan perketian syahadah dan tuntutan syahadah, pertamanya kita akan tengok apakah pengertian definisi syahadah itu sendiri. Sebentar lagi kita akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan daiman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama sekali kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada semua para siswa-siswi Kolej Universiti Islam Pahang serta Malaysia. Dan pada kali ini saya akan memulakan kuliah kita dalam program halakah yang diwajibkan kepada semua siswa-siswi. Dan pada kali ini kita akan memperkatakan tajuk pengertian dan tuntutan syahadah. Kita semua tahu bahawa kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bermaksud aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad Rasulullah. Dan dua kalimah syahadah ini adalah merupakan suatu ikrar, pengakuan kita kepada keimanan kita, keyakinan kita, dan menzahirkan pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini bahawa kalimah syahadah ini merupakan suatu kalimah yang sangat penting, kerana ia merupakan dasar kepada agama kita dan dia menjadi rukun Islam yang pertama. Bagi seorang Islam, setiap orang yang mengaku Islam mesti mengucap dua kalimah syahadah. Dan dua kalimah syahadah ini sangat penting menjadi rukun Islam yang pertama. Dengan adanya ikrar, pengakuan dua kalimah syahadah ini, kita meyakini bahawa Allah itu adalah Tuhan sekalian alam, dan kita meyakini bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita meyakini akan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mestilah menyempurnakan dua kalimah syahadah ini, iaitu dengan kita melaksanakan apa jua yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimah kita menyebutkan amantu billah wa ma qala Allah, aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi apa jua yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama ada suruhan atau larangannya, mestilah kita mentaatinya. Mentaati akan suruhan dan larangan Allah itu adalah merupakan ta'abudi, pengabdian kita kepada Allah. Dan seterusnya kita beriman kepada Rasulullah dengan menyebutkan amantu bi rasul wa ma qala rasul, aku beriman dengan Rasul dan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasul. Jadi di sini kita lihat bahawa sebagai seorang Islam, kita juga wajib mentaati segala perintah Nabi SAW, baik dalam bentuk suruhan ataupun larangan. Dengan itu maka kita akan menyempurnakan maksud iman yang sebenar. Apabila ditanya tentang iman, Rasulullah SAW menyebutkan bahawa al-imanu at-tasdiq bil qalbi. Iman itu kita membenarkan dengan hati. Membenarkan dengan hati. Kita yakin bahawa Allah adalah Tuhan sekalian alam, Allah yang maha berkuasa, Allah yang mempunyai segala sifat-sifat kesempurnaannya. Dan kita meyakini akan baginda Rasulullah SAW sebagai pesuruh Allah, Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman, dan penyudah kepada segala nabi-nabi. Bila kita meyakini akan Allah dan Rasul ini,
maka kita akan menjadi seorang insan yang mentaati akan Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar dapat memenuhi konsep pengabadian yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Baik, kita lihat di sini bahawa tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia, dilahirkan manusia, didatangkan manusia ke dunia ini, pertama sekali adalah untuk kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah. Sebenarnya kita telah kenal Allah. Sejak kita berada di alam roh, kita dah kenal Allah. Dan pernah kita mengikat perjanjian dengan Allah. Kita menyatakan syahadah kepada Allah. Di mana Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan bahawa Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Pernah Allah SWT bertanya kepada kita semasa kita berada di alam roh, wahai manusia, adakah aku ni Tuhan kamu? Lalu kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Maka bala, benar ya Allah, kami naik saksi. Maknanya kita telah bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum lagi kita datang ke muka bumi ini. Sebelum kita lahir daripada rahim, daripada perut mak kita, kita telah pun mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun mengenali akan Allah Subhanahu wa taala di alam roh. Dengan kita mengatakan bahawa qalu bala syahidna. Lalu kita semua menyatakan bahawa bahkan benar, ya Allah, kami naik saksi, kami bersyahadah. Jadi sekarang ini kita merealisasikan syahadah kita apabila kita didatangkan oleh Allah SWT ke dunia ini. Yang pertama sekali kita merealisasikan syahadah kita ialah kita melihat akan kewujudan Allah. Melihat akan kewujudan Allah dengan segala sifat-sifat keagungannya, dengan melihat segala sifat-sifat kesempurnaannya. Kita melihat betapa hebatnya kejadian yang Allah SWT jadikan, ciptakan alam ini. Dan kita lihat bagaimana hebatnya Allah SWT menyusun alam ini. Dan betapa kita lihat betapa hebatnya Allah SWT mentadbir dunia ini. Inilah makrifat yang pertama yang kita lihat bahawa pengenalan kita kepada Allah SWT dengan kita melihat akan kehebatan segala sifat, segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melaksanakan tujuan kita yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan tadi yang saya sebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, iaitulah untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Jadi yang keduanya, bila kita kenal Allah, barulah kita datang rasa untuk kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kalau tak kenal maka tak cinta. Tak kenal maka tak cinta. Bila kita kenal Allah, kita akan dapat rasa kewujudan Allah. Kemudian apabila kita dapat rasa kewujudan Allah, baru kita akan datang rasa kecintaan kita kepada Allah. Bila kita rasa kecintaan kita kepada Allah, maka barulah datang keinginan kita, perasaan kita untuk sentiasa ingin mendampingi Allah. Dan datanglah keinginan kita, rasa untuk kita sentiasa menyebut-nyebut akan Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada kita kenal. Bila kenal, maka kita cinta kepada Allah SWT. Bila kita cinta, kita akan mendekati. Kita akan mendekati akan cinta kita. Untuk itu maka kita akan melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang penting. Justru itu maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatur sistem kehidupan kita. Allah datangkan Nabi Muhammad SAW. Sebelum itu Allah datangkan Nabi-Nabi yang terdahulu. Daripada Adam sampailah kepada Rasulullah SAW. Allah telah datangkan agama-agama yang terdahulu. Agama-agama termasuk agama Yahudi, agama Nasrani, Kristian, sampailah kepada agama Islam.
untuk tujuan Allah mengatur kehidupan manusia sebagai suatu fitrah, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai suatu kaedah untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah maka kita lihat Islam sangat cantik. Islam disebut sebagai the way of life. Islam sebagai suatu cara hidup. Maka di sini kita lihat bahawa pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata yang sangat luas. Dalam pengertian yang sangat luas, iaitu kita mengabdikan diri kepada Allah di dalam segenap perkara. Sebab itu maka dari segi hukum syarak, kita lihat hukum syarak kita ada 5 hukum. Hukum yang wajib, yang sunat, yang harus, yang makruh dan yang haram. Jadi kehidupan kita akan sentiasa berlega di dalam 5 hukum. 5 hukum. Ada masa kita melakukan sesuatu yang wajib, ada masa kita melakukan sesuatu yang sunat, ada masa kita melakukan sesuatu yang harus. Ada masa kita meninggalkan sesuatu yang makruh, dan ada masanya kita meninggalkan perkara-perkara yang haram. Inilah 5 hukum yang menjadi garis panduan untuk kita dalam kehidupan kita, dan dalam kita mengatur segala gerak laku kita untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita laksanakan. Barulah bila mana kita melaksanakan kehidupan kita dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul ini, kita akan lihat bahawa kehidupan kita akan diberkati, kehidupan kita akan selamat, dan yang lebih penting ialah kehidupan kita yang bahagia. Apa yang berlaku hari ini kita lihat di seluruh dunia. Kita lihat kebanyakan, sebahagian besar manusia sudah meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasul. Sebahagian besar manusia sudah tidak lagi beramal dengan apa yang telah ditetapkan oleh agama. Kita tengok orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, memang mereka langsung mengabaikan agama mereka. Dan kita lihat hari ini orang Islam juga sebahagiannya sudah ada yang mula tidak mengambil berat terhadap perintah-perintah agama. Justru itu, maka kita lihat berlaku kerosakan di dalam kehidupan kita hari ini. Berlaku kerosakan di mana-mana kerana ianya adalah datang daripada perbuatan manusia, daripada tingkah laku manusia, kesan daripada kehidupan manusia. Jadi hari ini kita lihat bahawa ramai di kalangan masyarakat, mereka tidak memberikan penekanan yang serius untuk melaksanakan, mengikut apa yang telah ditetapkan oleh agama kita. Justru itu apabila kita lihat kemungkaran berlaku, kita lihat kefasikan berlaku, maka akan diturutilah dengan kerosakan yang berlaku dalam masyarakat. Hari ini bila kita lihat masyarakat sudah tidak lagi mengambil berat soal dosa dan pahala, maka kita lihat kedudukan masyarakat kita di seluruh dunia, kita lihat mereka terumbang-ambing. Justru itulah maka Allah Taala mendatangkan bencana, mendatangkan musibah kepada manusia, terutamanya kepada masyarakat Islam, kerana mereka sendiri telah meninggalkan agama mereka. Mereka tidak lagi beramal dengan agama mereka. Kerana apa? Konsep asasnya, keyakinan mereka, keimanan mereka kepada Allah dan Rasul itu sekarang ini semakin tipis. Semakin tipis. Dan kalau kita tengok di dalam rukun Islam, dalam rukun iman, kita boleh kaji dan kita boleh perhatikan. Pertama, rukun iman, rukun Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, rukun iman, rukun Islam ialah sembahyang, solat. Berapa ramai yang sembahyang, berapa ramai yang tidak sembahyang. Yang ketiga, puasa. Berapa ramai yang puasa, berapa ramai yang tidak puasa. Yang keempat, rukun Islam yang keempat
zakat, berapa ramai yang berzakat dan berapa ramai yang tidak berzakat. Demikian juga rukun Islam yang kelima, haji. Berapa ramai orang-orang kaya yang tidak menunaikan haji. Begitu seterusnya di dalam membicarakan soal rukun iman. Kita lihat sini rukun iman pertama, percaya kepada Allah. Rukun iman kedua, percaya kepada malaikat. Rukun iman ketiga, percaya kepada kitab. Percaya kepada Al-Quran. Tapi berapa ramai orang kita, 1.7 bilion umat Islam di dunia ini, berapa ramai yang memiliki Al-Quran. Kita menyatakan bahawa kita yakin, kita beriman, kita percaya kepada Al-Quran, tapi berapa ramai yang memiliki Al-Quran. Yang kedua, berapa ramai yang membaca Quran. Yang ketiga, berapa ramai yang beramal dengan Quran. Inilah suasana yang berada di dalam masyarakat moden hari ini. Jadi kita harus sedar bahawa matlamat kita, hidup kita di atas muka bumi ini, yang kedua adalah untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah dia penzahiran implementasi kepada ayat, kepada kalimah dua syahadah ini akan kita lihat apabila umat Islam mereka benar-benar menjadi seorang yang soleh, seorang yang beramal dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Itulah dia kita lihat kekuatan Islam pada hari ini duduk kepada kekuatan akidah, pegangan dan kepercayaan. Sekiranya mereka gagal, mereka tidak beramal. Mengapa mereka tidak beramal? Kerana mereka kurang keyakinan, kepercayaan mereka kepada Allah dan Rasul. Dengan sebab-sebab cabaran kehidupan hari ini yang sangat hebat yang sedang dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia. Okey, itu saja untuk kita renung sama-sama di dalam halakah ini, dan insya-Allah kita akan kupas perkara ini di kalangan usrah, grup usrah kita sama dengan pensyarah-pensyarah kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.